Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue nota chapter 4 masih di tajuk matrices and systems of linear equation subtopic 4.2 berkenaan dengan determinants. Okay, so previous video kita dah belajar tentang cara nak cari determinants untuk 2 by 2 matrix and also 3 by 3 matrix. Now kita nak tengok pula properties of determinants. Okay, biasanya properties ni dia akan membantu kita untuk cari determinant tu dengan lebih mudah. Kebiasaannya tanpa perlu kita kira determinant manually. Okay, so ini properties yang berada di muka surat 8 pada bahagian nota kita. Okay, properties yang pertama ni dia berbincang tentang if each element of any row or any column of a determinant is multiplied by a constant. Okay, keyword di sini adalah multiplied by a constant. The new determinant is k times the original. Okay, kalau kamu tengok di sini, highlight juga formulanya begini. Okay, tapi dari segi kamu tengok formula ni mungkin kamu tak berapa faham sebab dia ada k power n di sini. So, madam akan explain sikit apa maksud k power n di situ. Okay, now kamu tengok di bahagian sini. Okay, ada 3 contoh A, B, C. Madam akan explain one by one. Okay, original matrix kita adalah matrix A given by this one. Okay, so madam akan tulis di bahagian atas. Matrix A adalah 203, 936, A54. Okay, ini adalah matrix A, original matrix. Now, matrix A ini, bila kita cari determinant, nilai determinantnya adalah 90. Okay, tetapi sudah diberi. Determinant of A nilainya adalah 90. Okay, so kita tak perlu cari manually, dia dah bagi 90. Now, untuk soalan A, kalau kamu tengok di sini, dia suruh kamu cari determinant for this matrix. Okay, so sekarang kita sedang mencari determinant bagi satu matrix yang ada entriesnya sebagai 4, 0, 3, 18, 36, 2A, 5 dan 4. Now, kamu disuruh cari determinant bagi matrix ini. Kalau kamu tengok, matrix yang ini, di dalam sini, dia ada relation dengan matrix asal iaitu A. Okay, apa yang kamu perhatikan? Third column, nilainya sama, 3, 6, 4. Second column also nilainya sama, 0, 3, 5. Tetapi, pada kolom pertama, ada perubahan. Di mana asalnya adalah 29A, sekarang jadi 4, 18 dan 2A. Okey, so kita kena fikir daripada 29A ni macam mana boleh dapat 4, 18 dan 2A. So kalau kamu perhatikan, apa yang dibuat adalah kolom pertama ini didarab dengan 2. Supaya 2 darab 2 dapat 4. 9 darab 2, 18 dan A darab 2 dapat 2A. So, apa yang berlaku di sini adalah first column telah didarab dengan 2. Jadi, bila kamu nak cari determinant bagi matrix ini, apa yang perlu kamu tulis jawapannya adalah dia akan equals to ambil nombor yang kamu darab ni. Sekarang kita darab dengan 2. Okey, ambillah nombor 2 tu. Kalau kita darab dengan 3 contoh di sini, kamu akan guna nombor 3 lah. So, ada sebut di sini, ambil nombor yang kamu darab itu, kita darab dengan 2. So, dia akan ada 2. Dan 2 ini, dia akan ada power di bahagian atas ni. Yang merujuk kepada N ini. Okey, so dia ada power di atas ni. So, power ini menunjukkan apa? Power ini, dia menunjukkan 2 ini, kamu ada buat proses darab 2 ni berapa kali. Macam contoh soalan ni, kita hanya darab 2 sekali saja pada kolom pertama ni. Sekali saja kita darab 2. Jadi, sekali saja darab 2, dia akan jadi power 1. Didarab dengan 2 dan sekali saja saya darab dengan 2 tu. So, dia jadi 2 power 1. Lepas tu, kita dah tak ada darab dengan mana-mana nombor lagi. Dah hanya ada semata-mata darab dengan 2 dan sekali saja. And then, kalau dah tak ada nombor yang boleh didarab lagi, kamu akan proceed dengan darablah dengan determinant asal, iaitu
90. Okay, so yang ni dia akan memberi hasil equals to 180. Okay, so ini cara dia. Kita tak cari determinant matrix ini secara manual, tapi kita apply konsep properties untuk dapatkan determinant dia adalah 180. Okay, so untuk soalan A ini jawapannya adalah equals to 180. Okay, untuk soalan A mungkin kurang jelas untuk kamu faham. Madam akan explain soalan B. Okay, kamu akan nampak lebih jelas penggunaan nombor 2 ni dan juga power dia. Okay, kita tengok soalan B. Okay, kalau soalan B, kita disuruh cari determinant untuk matrix yang ini. Okay, so matrix ni madam tulis di atas sini. Kita ada 806, 1836 dan 2A54. Now, kita nak kira determinant bagi matrix ini. Okay, again kita tengok, bandingkan dia dengan matrix yang asal. Okay, matrix asal, dia ada perkaitan ni. Kalau kita tengok, kolom yang kedua tak berubah. It's still 0, 3, 5. Tapi, kalau kita tengok kolom 3 here dah berubah. Jadi, 6, 6, 4. Kolom pertama juga dah berubah. Daripada 2, 9A, dia berubah jadi 8, 18, 2A. Okey, dah berubah. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena fikir. Daripada original ni, apa yang kita buat atau kita boleh buat supaya kita dapat matrix yang begini. Masih ada relation dengan matrix asal A. So, apa yang boleh kita buat di sini adalah yang pertama sekali kita tengok. First column ni, kita boleh darab dengan 2 terlebih dahulu. Okey, so apa yang madam akan buat dekat sini untuk first column. Madam akan darab dengan 2. Okay, so first column bila kita darab dengan 2. Okay, so just imagine darab 2, darab 2, darab 2. So first column darab 2, dia akan memberi hasil. Kita ada 4, 18 and 2A. And then yang lain kita stay. Kita hanya darab first column sahaja dengan 2. Yang lain akan stay. After dah darab first column dengan 2, kita dapat hasil ni. Tapi kita tengok matrix yang sekarang ini, yang ini, masih belum sama dengan soalan yang kita nak. Okay, kalau ikutkan third row sudah sama, 2A, 5 dan 4. Second row also dah sama, 18, 3, 6. Now yang belum sama adalah first row. Okay, so kalau kita tengok perkaitan ni, sebenarnya first row kita juga didarab dengan 2 supaya dia dapat 8, 0 dan 6. So 8, 0, 6 di sini. So apa yang berlaku adalah next kita akan from here to here, kita akan buat first row didarab dengan 2. Okay, now kita dapat sudah hasil matrix kita yang seperti soalan B ni dengan cara first column darab 2 and first row juga didarab dengan nombor 2. Now, bila kita nak kira determinant bagi matrix yang ini, apa yang perlu kita buat adalah, okay, kita akan equal. Now, ambil apa nombor yang kamu darab. Untuk soalan ni, kita ada darab dengan 2, darab dengan 2. So, nombor yang didarab hanyalah 2. Now, nombor 2 ni, ada 2 kali kamu darab. Sekali di sini dan sekali di sini. Jadi nombor 2 ni ada saya darab sebanyak 2 kali. Jadi powernya akan jadi 2. Nombor 2 didarab sebanyak 2 kali. Sepanjang proses dari original pergi sini, nombor 2 ni saya darab 2 kali. Jadi dia akan jadi power dekat sini 2. Disebabkan saya guna dia atau darab dia sebanyak 2 kali. Okay, and lepas tu kita check, kita dah tak ada sebarang nombor lagi kita darab. Kita hanya darab dengan 2. Dan 2 itu didarab sebanyak 2 kali. So, habis sudah, baru kita darab dengan determinant yang asal which is 90. So, kita dapat sini jawapan determinant bagi matrix ini adalah 4 times 90 which is 360. Okay, so itu untuk soalan B. Kalau katakan contoh madam tukar. Okay, madam tukar. First row di sini, madam tukar soalannya sikit. Okay, first row, madam bukan darab dengan 2, dia didarab dengan 3. Contoh saja. So, dia akan menghasilkan matrik. Daripada first row di sini, madam darab semua dengan 3. Okay, so dia dapat 12, 0 dan 9. Okay, now bila kamu nak kira determinant, dia akan jadi, contoh ya,
saya ada darab dengan 2 dan saya ada darab dengan nombor 3. So, semua nombor yang kamu darab, kamu kena tulis darab 2 dan juga darab 3. Now, baru kamu fikir power. Kalau 2, saya darab sekali saja di sini. So, 2 saya akan power 1. Tapi kalau 3, okey, 3 pula pun saya darab sekali saja. Di sini saja yang ada penggunaan darab 3. So, maksudnya 3 pun power 1 juga. Sebab sekali je saya darab 3. Okey. And then, ada lagi tak nombor yang kamu darab? Tiada. Ada 2, ada 3. Ada 2, ada 3. Sekali saja darab 2. Sekali darab 2. Sekali saja didarab 3. So, sekali saja didarab 3. And last one, baru darab dengan determinant yang asal. Okey. So, yang ni akan bagi hasil 6 darab 90. Right? So, kamu darab lah. Itu contoh ataupun perbezaan lain untuk kita nak buat proses cari determinant menggunakan properties yang ini. Okey. Mari tunjuk lagi satu contoh which is daripada soalan C. Okey. Soalan C, kita tengok sikit pattern yang sedikit berbeza. Okey, untuk soalan C di bahagian bawah sini, okey, soalan C ini ini matriknya madam salin di bahagian atas sini. So, kita nak relate lagi sekali dengan matriks asal yang A ni. Okey, so kalau kita tengok ada banyak juga perubahan yang berlaku. Okey, tapi still kita kena relate dengan matriks A. So, pertama sekali, apa yang berlaku adalah kita akan darab first column dengan 2. Okey, so perhati di sini, first column didarab dengan 2. So, yang ini kita akan darab 2, darab 2, darab 2. So, dia akan jadi atau menghasilkan matriks 4, 18, 2A. Kemudian 0, 3, 5. And then 3, 6, 4. Okey, kita berjaya dapat matriks ini. Tapi masih still belum membentuk yang ini. So, apa yang madam boleh buat sekarang adalah madam nampak yang first row sini dan first row di sini ada sesuatu yang kita boleh buat, di mana daripada 403 untuk dapat 806 kita boleh darab dengan 2. So, next yang madam akan buat adalah first row times 2 juga. Okey, so dia akan memberi hasil first row kita times by 2 ya. Times 2 times 2. So, kita akan dapat 8, 0, 6. Kemudian kita ada 18, 3, 6, 2A, 5, 4. Okay, so remember madam hanya buat perubahan pada first row, didarab 2 dan dapat ini. Okay, next. Kita tengok lagi. Adakah kita sudah mencapai soalan kita? Okay, first row dan 806. Third row 2A 54. So kita ada 2A 54. Sekarang tinggal satu lagi iaitu second row. Okey, second row 1836 tapi soalan nak 612. So kita kena fikir macam mana nak dapat 612. Basically daripada second row ni kita akan bahagi dengan 3. Kalau kita bahagi 3 kita akan dapat 612 which is this one. Okey, tetapi properties ini dia adalah untuk multiply by a constant. Dia tak sebut bahagi, multiply by a constant, operasi darab. Kalau kamu buat operasi bahagi dekat sini, maksudnya kita kena fikir macam mana operasi bahagi ni kita nak convert dia jadi darab. So, apa yang boleh kamu buat adalah from here untuk dapat ke final kita punya soalan, second row kita akan darab dengan 1/3. Darab 1/3 ni membawa sama maksud dengan kita kata bahagi 3 lah sebenarnya. Okey, so kita akan darab dengan 1/3 barulah kita dapat this one. Okey, boleh tekan kalkulator. 18 darab 1/3 akan dapat 6. Okey, 3 darab 1/3 dapat 1 and 6 times 1/3 akan dapat 2. Okey, so kita ada semua operasi darab lah di sini. Okey, now bila kita nak kira dia punya determinant untuk matriks ini, soalan C kita. Okey, kita tengok apa nombor yang kita ada buat proses darab. Kita ada nombor 2 dan kita ada nombor 1/3. So, kita akan tulis. Yang saya buat operasi darab, nombornya adalah 2
dan 1/3. Kemudian saya kena fikir power. Power untuk 2, power untuk 1/3. Now kita check. Untuk 2, saya ada buat proses darab 2, nombor 2 ini 2 kali. Okay, this one here and this one here. Maksudnya 2 itu akan dikuasakan 2. Tapi untuk 1/3, saya hanya ada buat proses darab dia sekali sahaja. So, dia akan power 1. Ada lagi tak nombor yang kita darab? Dah habis. So, kita akan terus darab dengan original matrix dia. Okay, so kamu kira dan dapatkan jawapan. Okay, kita pergi kepada next property. Property yang kedua, yang ini agak simple. Kalau kita disuruh cari determinant bagi matrix A times B, dia adalah sama kalau kita separate determinant A darab dengan determinant B. Okay, so kalau kita tengok bahagian example, kita ada 3 determinant diberi di sini. Determinant untuk matrix A nilainya 90. Determinant untuk matrix B nilainya 12. And determinant bagi matrix C nilainya 26. So, ada 3 determinant di sini. Soalan A, dia tanya kita determinant bagi AB. Okay, determinant bagi AB. So, kalau kamu nak kira manually, kamu akan kena darab dulu A dan B, dapatkan matrix dia. Kemudian baru kamu cari determinant bagi matrix ini. So, panjang jalan kerja. Tapi, if kamu dah tahu nilai bagi determinant A dan determinant B, bila disuruh cari determinant A, B, kamu sebenarnya boleh split. Okay, so determinant A, B ni kita pecah jadi determinant A darab determinant B. So, kita kena hanyalah ganti nilai sahaja. Which is determinant A is 90, determinant B is 12. Okay, so kita kiralah untuk dapatkan dia punya jawapan. Okay, so tolong isi. Untuk soalan B, now kali ni kita ada 3. A, B, C. So, sama juga konsep. Walaupun ada 3, dia sebenarnya boleh pecah menjadi determinant A darab determinant B darab dengan determinant C. Lebih mudah. Pecahkan setiap satu determinant. So, dia jadi 90 times 12 times 26. Okay, so kamu akan kira dan dapatkan jawapan. Okey, katakan next, kamu tambah sikit di bahagian nota. Kalau katakan untuk soalan C, dia suruh kamu cari determinant A, contoh ya, determinant A kuasa 4. Okey, so kamu patut tahu, this one is actually A kuasa 4 adalah A darab A darab A dan darab A. Ada 4 kali A itu. So, kalau kita nak kira determinant, kita boleh terus split sahaja determinant dia jadi determinant A darab determinant A darab determinant A dan darab determinant A. Baru kita fill in. So, determinant A bernilai 90. So, 90 darab 90 darab 90 dan darab 90 lagi sebanyak 4 kali lah. Okay, next kita pergi kepada property yang ketiga. Property yang ketiga bercakap tentang transpose. Okay, so kalau kamu ada determinant A transpose, dia adalah sama dengan determinant A. Okay, kita tengok example. Kamu diberi matrix A. This is your matrix dan dia punya determinant adalah bernilai 90. Dia bagi di sini. Sekarang disuruh kamu cari determinant of this matrix. Okey, matrik ni kalau kamu cuba relate dengan matrik yang asal, yang A itu, dia ada perkaitan. Okey, perkaitan dia macam mana? Kalau kamu tengok, daripada matriks A, madam akan tulis di bahagian sini ya. A yang original adalah A03, 936 and 154. Sekarang ni kita tukar menjadi matriks itu dia ada dimulakan dengan A91. So, kalau kamu perhatikan, A91 ini asalnya dia column, kemudian dia tukar jadi row. Second column, 035, dia tukar jadi second row. Dan third column, 364, dia tukar jadi third row. So, bila row bertukar dengan column, bermaksud sekarang ni, yang kita ada di sini iaitu A91, 035, 364. Matrix ini sebenarnya adalah, kita boleh tulis dia sebagai A transpose. Okay, so yang ini sebenarnya adalah A transpose.
So, kalau A transpose, kita nak cari determinant. So, kita tahu menggunakan property ini, kamu diberi determinant A. Yang sini, 90. Sekarang nak cari determinant A transpose. So, dia adalah sama dengan determinant yang asal, which is 90. Okay, so kamu boleh kata kamu sekarang sedang mencari determinant bagi A transpose, which is nilainya adalah 90. Dia akan equals to determinant yang asal. Okay, so ini property yang ketiga. Kita pergi kepada property yang keempat. Okay, property yang keempat, dia bercakap tentang the value of determinant changes sign when two rows atau two columns are interchange. Okey, yang ini. Kalau kamu tengok di sini, dia bagi kita matrix A. Okey, original matrix, dan determinant bagi matrix ini adalah 90. Now, dia suruh kita cari determinant for this matrix. Okey, kalau kamu tengok, ini matrix asal. Kita ada A03, 936, 154, the third row. Sekarang ni, pada matrix ini, yang sama hanyalah 154, the third row. Tapi, pada row 1 dan row 2, cuba kamu perhati betul-betul apa yang berlaku. Dia switch position. Row 1 ni pergi row kedua, A03. And row 2 pergi ke row pertama, 936. So, maksudnya dia tukar position antara dua ni. Okey, dan dapatlah hasil matrix yang ini. So, bila kamu ada interchange mana-mana row atau mana-mana column, kamu akan sentiasa darab dengan negative 1. Okey, so dekat sini determinant asal adalah 90. Kamu tahu, kamu ada interchange antara row 1 dan row 2. Sekali je kamu buat proses interchange itu. So, determinant bagi matrix yang ini dia akan jadi, bila ada sekali kamu buat proses interchange row atau column, kita akan mulakan dengan letak negative 1 dekat depan. Kemudian dia akan didarab dengan determinant yang asal, which is 90. So, determinant bagi matrix yang ini sebenarnya adalah negative 90. Okey, kita tengok soalan B. Kalau soalan B banding dengan soalan yang asal. Okey, untuk soalan B ni kita banding dengan yang asal. Kita tengok apa yang berubah. Okey, kalau kamu tengok second column stay. Okey, second column stay. So, yang berubah adalah, kalau kamu perhati betul-betul, third column dia berubah pergi ke position first column. And then first column dia tukar pula pergi ke third column. Jadi apa yang berlaku di sini adalah daripada matrix yang asal, dia switch position antara first column dengan third column. So ada berapa kali proses pertukaran tu? Sekali saja. First column ditukar dengan third column. So jawapan kamu dekat sini, determinant dia akan jadi, kamu ada buat proses pertukaran kolom tu sekali sahaja, third column dengan first column. So, kita akan letak negative 1 dekat depan dan kita akan darab dengan determinant yang asal, which is negative 90. Okey, katakan dalam soalan kamu tu, kamu buat proses interchange row atau kolom tu lebih daripada sekali. Contoh yang madam tunjuk ni, sekali saja. Contoh madam ambil soalan B ni, kita tukar kolom 1 dengan kolom 3 kan. Sekali je kita buat proses pertukaran tu. Katakan selepas tu, kamu ada buat proses pertukaran lagi. Let's say kamu buat pula proses pertukaran row 2 dengan row 3. Tukar tempat. So, dah 2 kali proses pertukaran. Kalau 2 kali proses pertukaran, kamu akan negative 1 itu 2 kali. Setiap kali tukar row atau kolom, kita akan letak negative 1. Okey, so bergantung berapa banyak kali kamu buat proses interchange itu, baru darab dengan determinant yang asal. Okey, so itu property yang keempat. Every time you change row atau you interchange column, akan didarab dengan negative 1 di depan. Okey, next kita pergi kepada properties number 5. Okey, yang ini mudah saja.
if every element in a row ataupun column is 0. Every element is 0. The value of determinant is equals to 0. Okey, maksud dia di sini, kalau kamu nampak contoh di sini soalan A, ada satu kolom di sini yang semua nilai entry kolom ini adalah 0. Kamu tak perlu kira pun tak apa. Kamu dah tahu determinant dia adalah bernilai 0. Ataupun contoh soalan B, kamu nampak second row ini semua entry dia adalah 0. So kalau tak kira determinant pun tak apa, kamu sepatutnya dah tahu nilainya adalah 0. Sebab ada kolom ataupun row yang bernilai 0 pada setiap entry-nya. Okay. And then properties number 6, dia kata if the corresponding elements are equal in 2 rows. Okey, kamu ada elemen yang sama pada 2 rows atau 2 kolom, tak kisah. The value of the determinant is also 0. Okey, yang ni dia membawa maksud kalau kamu jumpa satu matrix yang sebagai contoh kita tengok soalan A. Matrix ini third row and first column dia sama nilai entry-nya. 2, 3, 4, 2, 3, 4 sama. Bila kamu jumpa mana-mana row atau mana-mana kolom yang sama pun again tak perlu kira dia punya determinant, kamu boleh tahu melalui properties bahawa determinant ini adalah equal to 0. Okey, sama juga dengan soalan B. Untuk soalan B kita tengok kolom 1 and kolom 3 entry dia sama A61, A61. So yang ini membawa maksud determinantnya juga kosong. Tak perlu kira pun tak apa. Based on properties, kamu tahu nilainya 0. Okay, so properties number 5 and 6 ni agak mudah. Okay, yang 5, kalau kita ada satu row atau satu kolom yang semua 0, nilai determinantnya adalah 0. Kalau kamu ada 2 row atau 2 kolom yang sama nilai entry-nya, pun determinantnya jadi 0. Okay, so highlight lah mana important notes dalam ni. Every element 0, determinant is 0. Okay. Kalau any 2 rows atau 2 column are equal, dia punya determinant is also 0. Cuba lengkapkan nota muka surat 8 dan 9 ini berdasarkan semua properties yang kita dah belajar. If you have any problem, boleh direct tanya dengan Madam.